بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحشر طائفة يحشر طائفة من هذه الأمة على الصراط. Ni nak cerita masalah apa? Hadis yang ke-13 berkenaan dengan semalam cerita kita tu masalah Nabi sebut apabila pada hari kiamat didatangkan dengan beberapa katil, iaitu katil tu sebesar dengan 20 mil, 20 batu, katil besar panjang. Jadi katil tu tidak ada, pada katil tu pecah, yang tidak ada perceraian. Dan ada empat katil. Itu diduduk oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tu cerita semalam tu. Kemudian di bawah tu cerita pula tentang ahli neraka. Jadi nak cerita kata orang mukmin ni, orang ahli kiblah, mereka ini tidak kekal di dalam api neraka. Malah kita dah cerita dah. Orang kafir tanya, sebab apa orang mukmin ada di dalam api neraka juga? Kerana mereka itu ada dosa. Baik, kemudian ni nak cerita pula perihal kelakuan ada satu golongan daripada umat Nabi tu, dia duduk, kesemuanya duduk di atas sirat. Tengok. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah berkata oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Yahsyuru ta'ifatan. Selagi berhimpunlah. Selagi berhimpunlah ia. Tak kena tu. Ta'ifatan ke? Ta'ifatun nampak. Kan ta'ifatan tu. Yang jadi fa'il. Selagi menghimpunlah oleh beberapa golongan. Golongan mana? Bayang pada ta'ifah. Min hazil ummati. Daripada ini umat, ini ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat bagi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhimpun tu kat mana? Ala sirati, di atas titian. Tengok. Siapa dia? Wazalika, dan bermula demikian itu. Demikian itu. Hasyru min ta'ifah tu. Berhimpun daripada golongan tu siapa? Ataupun kata wazalika zalika. Zalikal hasyru. Dan bermula demikian itu min ta'ifah. Siapa dia? Golongan yang golongan umat Nabi Muhammad tu di atas titian sirat tu, siapa dia? Siapa berhimpun situ? Ana awalaman. Ialah bahawasanya awal-awal dari bagi mereka yang masuklah ia mereka itu al-jannata, ke dalam syurga. Ma khala al-anbiya'a. Ma khala. Kalau kita nak pakai ma khala tu, selain lah. Dia ada istilah ma khala. Dia masuk dalam istisna. Masuk dalam istisna. Ataupun kita kata ma tu, yalah. Ma tu kita pakai ma mausul boleh juga. Pakai ma khala, kita kata barang yang sunyi nak ia barang itu al-anbiya'a, akan nabi-nabi. Boleh juga. Anna awwala ma yadkhulul jannah tu ma khala. Khabar pada anna. Boleh juga itu. Tapi kalau kita tak ada buat ma khala tu, tak kena tu, kita buat tadi istisna tak kena. Ialah barang, ialah perkara yang selain nak ia perkara tu akan nabi-nabi. Hazil ummati, bagi ini umat. Akan nabi-nabi tu bagi ini umat. Ini selain Nabi berhimpun di sirat. Jadi awal-awal mereka yang masuk syurga tu, yang ini selain daripada perkara yang selain pada Nabi-Nabi itu bagi ini ubat. Satu. Wa akhira man yadkhulul jannah. Dan bermula akhir. Atau pada awal. Ini ana akhira man. Bahawasanya akhir bagi mereka yang masuklah yang mereka itu ke dalam syurga. Siapa dia? Man yadkhulul jannah min hazil ummah. Daripada ini umat. Itu tu khabar. Alladzina wajabat alaihi an-naru. Ialah umat yang ialah mereka yang wajib di atasnya, di atas al-jitu, atas mereka tu oleh api neraka. Maksudnya apa? Orang yang akhir masuk ke dalam syurga tu ialah orang yang dah masuk api neraka, kemudian dia keluar daripada api neraka, kemudian dia masuk syurga. Itu orang yang terakhir sekali. Itu orang yang terakhir sekali masuk syurga. Dia orang terakhir sekali. Baik, habis. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ni cerita pula kelakuan Nabi bila Nabi masuk dulu. Dan bermula Nabi alaihi salatu wassalam. Yanzuru yaumal qiyamah.
Melihatlah ia Nabi pada hari kiamat. Wa ya'rifu ummatuhu. Dan mengenallah ia Nabi akan umatnya, umat Nabi. Sebab apa? Macam mana Nabi boleh kenal umat dia? Li'annahum kerana sesungguhnya ummatahu. Kerana sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW itu kanu. Adalah mereka itu umat Nabi itu Ghurran. Bersinarlah pada dahi mereka itu. Dahi itu bersinarlah ghurran. Asal ghurran ni asal kalau dekat kuda tu ada ghurrah sini. Tengah tuan ghurrah. Situ. Kalau cuba tengok dahi kuda kat sini di sini. Pasal itu tempat ada ghurrah. Tapi sini masuk bersinar. Bersinarlah. Pada dahi mereka itu umat Nabi itu min asaril wuduk, daripada bekas wuduk. Apa tu kita sunat tu, kita kalau basuh ambil wuduk tu, sunat kita muhajilin. Apa basuh tepat-tepat ni, basuh tangan tu bagi lebihkan. Kemudian kita melebihkan basuh atas, belah atas tu. Sebab sunat Sebab apa? Sebab kata sunat? Sebab esok dia ada kesan daripada wuduk. Jadi bila nak tengok Nabi boleh cam kata umat dia tu daripada bahasa ada kesan wuduk. Ada kesan wuduk. Faya'rifuhum fayaqulu. Ni. Ni. Nak macam mana ni? Tak tadi tengah ngaji pagi tadi ni. Nanti tak. Nampak kat situ tu ni. Nanti tak. Faya'rifuhum ke faya'rifahum? Faya'rifahum. Sebab apa ya? Sababiyah. Sebab apa? Ya, masa tahu mana falsafiyah? Nampak siap kalang tu sababiyah. Dia kalau kita kalau faya'rifah tu lebih tepat sebab apa? Faya'rifuhum. Faya'rifahum boleh juga. Kalau kita pakai faya'rifah tu, maka mengenallah ia Nabi akan umatnya. Tapi kalau pakai faya'rifahum, aku tak boleh terima benda tu. Dia macam ni hadis Nabi ada jumpa dah. Dia cakap dengan ni nak cantik ni. Kalau faya'rifahum maksudnya an tu dipanggil an mudmarah. Wajib diidmarkan. Soalan kata fa'ayya'rifahum masa gitu. Tapi nak terjemah dia panggil fa tu fa jawab. Kita dah belajar tadi ayat tak ada tapi ni tahu dah. Dia panggil jawab. Waw dengan fa. Dia ada 9 syarat. Tapi tak masuk lagi. Dia panggil fa ni, dia panggil waw dengan fa itu jatuh pada tempat jawab. Mana jawab dia? Mana dia punya syarat, dia punya ni. Soalan kata gini. Maka dengan sebab ada bekasan wuduk itu, mengenallah ia Nabi akan umatnya. Terima kita je. Nampak je? Kena terima kita. Jumpa dah. Kita ngaji dapat jumpa dah. Ada adalah hadis banyak. Dia adalah hadis sebut. Mengantuk lah ni. Saya mengantuk lah. Tapi tengok faya'rifahum ni saya berfikir banyak lah. Jadi Ustaz sebut wa tahqiq, ta'lil dan takrib. Yang ini yang pagi tadi itu Ustaz sebut. Kelas 7.5 Haji Yaakob. Kelas 7.5 Haji Yaakob. Bukan yang Jumiah tu tak ada bahas tu. Oh, okey. Kat ini laju. Faya'rifahum. Ni kita mengaji pun tak ada dobit makna, tak ada tulis baris tu ni. Saya ambil makna je kena beli tu. Tapi duk fikir kata, faya'rifahum boleh baca ni.
Oh, ni yang amil fa'rifuhum ni tak ya? Yang amil 9 amil tu lah. 10 amil tu kan. Kan kita baca ada waw dengan fa tu. Dia kata fanawasifun asyaratun. Kemudian dia kata dia kata apa? Wal jawabu bil fa'i wal waw. Tapi tu ibarat maklubah. Dia kadang-kadang kita ibarat maklubah. Asal dia kadang kata wal wawu wal fa wal wawu wal fa'u. Apa tu ni? Al waqi'ata ini yang jatuhlah kedua-duanya. Al waqi'ata ni yang jatuh kedua fil jawab, pada jawab, pada tempat jawab. Kan dipanggil ibarat maklubah. Bukan nak kena pada jawab tu. Yang amin nasab bukan kena pada jawab. Nak kena pada waw dengan fa. Tapi jatuh pada tempat jawab. Pagi tadi saya bahas tadi tu panjang ni. Kita baca nahu saja tadi. Tapi duk main tadi tu lambat tu. Ni tak pernah jumpa dah. Habis. Fayaqulu, maka berkatalah ia Nabi. Kalau saya ngantuk saya baca gitu lah. Ben ni tak ni cerah sikit lah, nampak tadi tu masalah tu menyala sikit. Berkatalah nama ya Jibrilu, wahai Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirati. Wahai Jibril, bermula apakah kelakuan umat aku? Mahbusina, hal keadaan umat aku itu disekatkan, umat aku tu di atas sirat. Pasal ni dihalang, mahbus. Habasa ni banyak terjemahan. Nak boleh penjara pun boleh, mahbus juga, dipenjarakan boleh juga. Tapi ni kan penjara lah, disekat. Habasa, disekat. Jadi Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, bermula apakah kelakuan umat aku itu, hal keadaan umat aku itu adalah iaitu di atas sirat. Sebab apa dia kena disekat di atas sirat? Fayaqulullahu, maka berkata Allah Azza wa Jalla dengan di kursi ni, wayibuhum fi audiyatil qiyamah, hilanglah olehmu akan umat. Kena tak lah. Ghaibu. Menghilanglah oleh mereka itu malaikat akan umat engkau. Kena nak ghaibu tu maksud menghilang lah. Maksud ghaibu hilang dah. Ghaib. Betul lah. Ghaib Ustaz. Ghaib. Ya betul. Nanti jap. Berkata Allah Ta'ala, hendak menghilanglah oleh kamu malaikat akan umatnya, akan umat Nabi. Hum tu akan umatnya, umat Nabi. Fi audiyatil qiyamah, pada lembah-lembah di kiamat. Di apa? Audiyah ni apa? Wadi tu lah kan? Audiyah jamak. Lembah kan panggil? Orang tanya dengan carak. Audiyah. Lepas tu ada tempat-tempat lembah di kiamat tu lah. Hilangkanlah oleh kamu, wahai malaikat, akan umatnya, umat Nabi tu pada lembah-lembah kiamat. Hilang tu hatta yadkhula. Hatta ni. Hatta yadkhula. Jumpa pula lah. Amil hatta ni. Asal hatta yadkhula. Ngaji dah bagi tadi. Sehingga masuklah oleh Nabi Muhammad SAW al-jannata, ke dalam syurga. Apa maksudnya? Jadi malaikat dia bagi menutupkan menutupkan, dia menghilangkan umat Nabi ni pada lembah kiamat tu, sehingga dia nak Nabi Muhammad tu masuk ke dalam syurga dulu. Lepas tu faiza, maka apabila, maka tiba-tiba melihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kiamah, kepada hari kiamat. Zanna,
Nabi Muhammad tengok dekat neraka. Oh, kat kiamat ni tak ada orang lah. Orang lain masuk neraka lah kot. Dah masuk syurga neraka lah kot. Padahal malaikat duk tutup tu. Duk menghilangkan, meraibkan. Zanna anna ummatahu siku ilal jannah. Menyangkalah ia Nabi Muhammad akan umatnya, umat Nabi Muhammad tadi tu, siku dihalau mereka itu umat Nabi tu ilal jannah, ke dalam syurga, ke syurga. Dia pun sangka, Nabi Muhammad sangka kata, umat dia semua masuk syurga dah ni. Kullahum. Sekalian mereka itu umat Nabi. Kullu kan? Tidak. Siku. Mahalalah oleh mereka itu. Kulluhum. Takkid pada kata siku. Menghalaulah oleh mereka itu ke dalam syurga, kulum sekalian mereka itu. Faiza. Maka apabila. Freks itu. Maka tiba-tiba dakhala Rasulullah al-jannata. Maka masuklah oleh Rasulullah SAW ke dalam syurga. Qala Allah Ta'ala. Kemudian berkatalah oleh Allah Ta'ala bagi malaikat Zabaniyah. Sukuhum sallimuhum ila malikin. Allah Ta'ala berfirman bagi tahu dekat malaikat Zabaniyah. Halaulah oleh kamu akan umatnya, umat Nabi tadi. Wasallimuhum. Dan menselamatlah oleh kamu akan mereka itu, umat Nabi itu, ila malikin. Kepada Malik. Malik ni apa? Malaikat Malik tu jaga apa, Yin? Neraka. Tapi neraka. Sebab tu dia suruh selamatkan tu Zabaniyah tu. Cerita. Fa'iza ra'ahu malikun. Maka tiba-tiba melihatlah ia. Ya malaikat. Maka melihatlah akan mereka itu. Dan itu oleh Malik. Oleh malaikat Malik. Nampaklah. Faqala, berkatalah ia Malik. Ya ma'asyarul ashkiya. Tu dia. Ya. Malaikat Malik ni gedebel juga dia. Malaikat Zaban ni pakat sembunyikan tu. Tapi ni semua dalam kehendak Allah Ta'ala belaka. Tapi nak kata jalan cerita dia begitu. Nampak tak? Faqala, maka berkata ya ma'asyarul ashkiya. Wahai jemaah yang celaka. Man antum. Nampak tak dia? Siapa kamu? Siapa kamu semua? Tu dia. Macam orang macam ibarat dia macam apa? Orang masuk universiti, kenapa ni, Yen? Bukan kena ranking apa, Yen? Kita masuk budak-budak baru ni, apa, Yen? Orientik. Apa? Orientik. Orientasi lah. Orientik lah. Ranking tu dia heavy sikit. Orientik lah. Orientasi lah. Orientasi masuk tu kan dia. Orientasi panggil lah. Dibuli lah. Dibuli. Nampak. Siapa dia ni? Ibarat gitulah. Jumpa sini macam tu lah. Man antum. Siapa kamu semua? Wa min ayyi ummatin. Daripada manakah umat? Ummati antum. Kamu ni pada umat mana? Malaikat tanya. Malaikat tanya tadi. Dia kata, siapa kau ni semua ni? Kamu ni pada umat mana ni? Laqad zanantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Sesungguhnya. Siapa tu zanantu tu? Laqad zanantu. Yelah. Malaikat tadi balik. Sesungguhnya menyangkalah oleh aku. Allah bahawasanya tiada kekal lah daripada mereka yang masuklah ia mereka itu ke dalam api neraka. Tak kekal tu
oleh seseorang pun. Jadi dia malaikat kata, dia sangka kata, dia duk berasa kata tak kekal lah. Duk berasa kata tak kekal. Kemudian tengok dia kata, wa kullu ummatin atas, ni. Wa kullu ummatin atas. Jadi malaikat Malik tadi dia kata, dia sangka kata bahawasanya tidak ada kekal lah daripada mereka tu yang masuk ke neraka tu oleh seorang pun. Biasa kalau masuk api neraka tak kekal. Tapi kita maklumlah orang kafir dia kekal dalam api neraka. Wa kullu ummatin atas. Dan bermula tiap-tiap umat. Datanglah ia umat tadi. Satu lagu mana tu ya? Fahmun, Fuhima. Dan bermula tiap-tiap umat. Yang datanglah ia umat itu. Inilah. Fuhima muqayyaduna. Difahamkan akan umat itu. Muqayyaduna. Hal kerana umat itu diikatkan mereka itu. Mughallaluna. Dibelenggukan akan mereka itu. Mughallaluna hal kedua. Muqayyaduna hal pertama. Bisalasili dengan rantai-rantai. Jadi tiap-tiap umat tu dia datang tu, difahamkan umat tu dengan diikatkan, dibelenggukan. Belenggu lah. Belenggu ni supaya dengan ikat juga ya. Dibelenggu dengan rantai-rantai. Wa muqarrinuna. Dan disertakan oleh mereka itu tiap-tiap umat tadi, ma'asyayatin. Serta setan-setan. Tengok. Dia maklumlah kalau api neraka tu bukan orang yang kena azab tu, setan mana sekali. Yushabuna ala wujuhihim. Yushabuna. Dan diselakan. Diselakan ni lagu mana ya? Bukan yang mahbusin Diselakan ni kita ngaji tu dia kata disela. Nanti sekejap. Yushabuna. Sahaba. Tak ingat makna. Tak ada tulis makna itu. Yushabu. Sahaba kan. Menarik, mengeluarkan. Menariklah oleh mereka itu di atas muka mereka itu. Mereka itu siapa? Tiap-tiap umat tu lah. Ditarikkan. Dicabutkan. Diheretkan. Nyeret, diheret. Diheretkan mereka itu umat tu ala wujuhim di atas muka mereka itu muswaddatun al-wujuh. Muswaddatun. Suatu muswaddatan tu. Muswaddatan tu. Hal kalau mereka itu tu dihitamkan bagi muka mereka, bagi muka. Muswaddatal wujuhi. Dihitamkan akan muka. Jadi dalam keadaan mereka tu, muka mereka itu dihitamkan. Atau lagi pula muzraqatal uyuni. Hal keadaan muka mereka tadi tu dibirukan akan segala mata. Umat tadilah, umat Nabi tadi tu. Orang duduk dalam api neraka tadi. Jadi orang duduk dalam api neraka tu muka hitam. Kemudian dibirukan akan segala mata. Fala ara fi arjulikum al-ankala.
Ustaz, dibirukan tu apa Ustaz? Dibirukan mata. biru. Masa mata biru. Mata dia warna biru. Huruf api neraka mata dia biru. Itu maksudnya. Dibirukan mata hitam. Dibirukan mata akan segala mata dia lah. Macam itu dia hitam je dia biru lah. Mata dia biru. Itu nak saya terjemah tu sebab terjemah cara penuh. Saya tak mau terjemah yang cara mahfum tu. Sebab hal lah, hal kedua. Hal keadaan umat tadi tu muzrakatal uyuni. Dibirukan akan segala mata. Maksudnya mata warna biru lah. Tu cerita dia. Fala ara fi arjulikum. Maka tidak. Fala ara. Maka tidak. Aku sangka. Aku lihat. Maka tidak aku lihat pada kaki mereka itu al-ankana. Al-ankala ni gari. Akan segala gari. Macam apa ya? Bukan gari ya. Panggil apa? Kenikat namanya. Gari lah. Angkal. Nakal apa? Gari ya, Mak? Gari. Gari kan? Angkala. Dia kalau hadis payah ni, payah dia punya apa? Bahasa Arab dia tu, bahasa dia tu macam, bahasa dia rumit sikit lah. Dia punya ayat tu, ayat dia tinggi sikit. Sebab dia bawah sikit pada Quran. Kita maklum lah. Ayat dia payah, dia tak macam kita ngaji nahu tu. Tapi nak baca yang ni pun kena ada nahu jugalah. Betul ya? Nakal. Nakal lah. Kena tengok tu. Baik. Wa ala aidikum al-aghlala. Atau pada arjulikum. Dan tidak aku lihat akan tangan mereka itu akan dibelenggu. Aglal. Aglal belenggu kan? Belenggu tak? Tadi satu ayat belenggu dah. Belenggu lah. Al-aglal. Maksud belenggu tak diikat lah. Ikat dengan belenggu sama ke tak ya? Lebih kurang lah. Sama. Ikat belenggu sama lah Ustaz, lebih kurang. Di gari tu diikat. Sama Belenggu sama kan? Dirantai Ustaz, dirantai. Di rantai tadi salah sili tadi rantai. Aglal ni kalau bahasa kitab, kalau kitab jari dia panggil belenggu. Diikat lah, benda kata. Jadi dia kata aku tak lihat kaki mereka itu diikat. Kemudian tangan-tangan tu tak dibelenggu. Wala ara wujuhakum muswaddatal wujuh. Dan tidak aku lihat akan muka mereka itu hal keadaannya hitam oleh muka. Wala a'yunakum muzraqatan. Dan tidak aku lihat akan mata-mata mereka itu keadaan mata mereka itu biru. Ni. Ini dia nak cerita kata dalam neraka tadi nampaklah syaitan apa semua tu. Tapi dia tengok yang ni pula. Malaikat Malik ni tak nampak kata tangan pun tak kena ikat. Tangan pun tak kena ikat. Kaki pun tak kena gari. Tak kena rantai lah benda kata. Dan dia tengok pula tak ada muka tu tak ada hitam. Dan mata tu tak ada biru. Tamshuna. Hal kalau mereka berjalan mereka itu ala arjulikum. Di atas kaki mereka itu berjalan atas kaki. Relax ya, tak bergari lah. Famin ayyi ummatin antum. Malaikat Malik tanya, aku duduk kat api neraka ni nak tengok orang semua kena belenggu. Kena ikat apa semua. Tapi puak kamu ni, belenggu pun tak. Kena ikat pun tak. Muka tak hitam. Orang kafir tu mata biru, hitam muka lah semua. Kemudian malaikat tanya lah, famin ayyi ummati antum. Daripada yang mana umat kamu ni? Kamu ni berumat mana? Qalu, kata mereka itu umat Nabi tadi tu. La tas'alna.
jangan engkau tanya akan kami ya Malik. Jangan duk tanyalah Malik. Fa inna nastahyi an nukhbiruka. Maka sesungguhnya kami ni malu an nukhbiruka, biruka lah dah. An nukhbiruka, bahwasanya mencerita oleh kami, akan kamu. Kami ni malu nak cerita kat engkau ni, ya Malik. Kami malu nak cerita kepada kamu Malik. Sebab dia nak cerita malu lah. Sebab dia masuk duduk tepi api neraka tu. Tapi tak kena bergaya semua-semula. Walakin, sungguh pun kami malu nak cerita. Nahnu min hamlatil Quran. Kami ni daripada orang yang menanggungkan Al-Quran. Hamlah ni menanggung Quran. Wa nahnu min sawamin. Min sawam. Jangan macam sawam Itu sifat ayat. Sawam. Wa nahnu min sawami syahri Ramadana. Dan bermula kami ni adalah ia daripada segala orang yang berpuasa daripada bulan Ramadan. Sawam, orang yang berpuasa. Dia so'im, itu seorang ajar rohana. Kalau so'im, orang yang berpuasa seorang. Kalau ramai bagi sawam. Jamak taksir. Kami ni, dan menurut kami ialah setengah daripada segala orang yang berpuasa daripada bulan Ramadan. Wa nanu al-hujjaju, dan bermula kami ni ialah orang yang buat haji. Wal ghuzatu, dan bermula kami ni ialah orang yang berperang. Oh, dia cerita kami ni orang berperang juga, orang kami orang berhaji juga. Berperang fisabilillah juga. Tengok. Wa nahnu al-muaddu az-zakata, dan bermula kami ni yang menunaikan kami ni akan zakat. Wa nahnu al-mukrimuna al-aitama, dan kami ni bermula kami ni ialah memuliakan oleh kami ni akan anak-anak yatim. Wa nahnu, sikit lagi panjang ni. Wa nahnu al-mughtasiluna minal janabati, dan bermula ialah orang yang mandi daripada hadas besar, janabah. Kami ni orang yang mandi janabah. Wa nahnu al-musalluna as-salawatil khamsa, dan bermula kami ni ialah orang yang semayang akan semayang yang 5. Nampak tu Haji Yaakob saya baca as-salawatil khamsa, bukan as-salawatil khamsi. Ayo, sebab apa Haji Yaakob? Dad, bilangan. Oh, nanti nak tanya. PA, sebab apa Syafi'i saya baca wa nahnu al-musalluna as-salawatil khamsa, kenapa tak baca as-salawatil khamsi? Syafi'i. Nyengok lah siap Nyengok dah Sifat. PA. Jadi sifat bagi Sifat apa? as-salawati. As-salawati tu kenapa tak baca as-salawat atas? Dah sifat al-khamsa. Dia tabik kepada salawati ni. Kalau tabik mesti kena baca bahagian bawah. Ya as-salawati tu dia rafu' ya. Ya apa? As-salawati apa? Sebab apa dia baca as-salawati, kenapa tak baca as-salawata? Dah kata sifat pada salawati mesti baca as-salawatil khamsi. Sebab ya bina di atas nasak. Ya bina di atas nasak. Tak bina atas sebab apa? Dia tanya sebab apa? Sebab apa bina atas nasak tu? Saja-saja bina atas nasak itu lah. Jamuk makna saling. Jamuk makna saling. Sebab apa?
Sebab dia duduk mahal maf'ulun bih. Bila sebab maf'ulun bih, dia nasab. Dia tengok maf'ulun bih, tak apa lagi satu dah. Dia jadi maf'ul. Kemudian as-salawatu makna salim. Jamak makna salim. Nasab dengan kasrah. Satu Mana baca saling al-khamsah, tak nasab. baca al-khamsi. Nasab dengan kasrah. Habis itu. Lama-lama sekali nak tanya juga. Takut nyerah pula lah. Fayaqulu ya ma'syaral ashqiya. Tanya lagi pula dah. Maka berkatalah ia Malik lagi, ya ma'syaral ashqiya. Wahai jamaah yang celaka ni. Ama mana'akum al-Qur'anu min ma'asillahi ta'ala. Adakah tidak tertegah akan kamu tu oleh Quran? Adakah tidak tertegah? Ama. Adakah tidak tertegahlah akan kamu tu oleh Quran? Dia kata Quran tu min ma'asillahi ta'ala. Soalan kata begini. Tidak, Quran tu tidak menegahkan kamu ke daripada maksiat pada Allah Ta'ala? Adakah tidak menegahkan akan kamu tu oleh Quran? Soalan kata kita ada Quran, tapi Quran tu tak boleh menegahkan kita pada seorang tu daripada membuat maksiat. Hatta lam taqa'u. Sehingga jatuhlah mereka itu fima waqa'tum fihi. Sehingga jatuhlah mereka itu pada barang yang jatuh kamu padanya pada barang tu. Sehingga maksiat lah. Sehingga tidak jatuhlah pada perkara itu yang jatuh kamu padanya pada perkara tadi. Apa perkara tadi? Maksiat tadi. Sehingga kamu boleh jatuh dalam maksiat tadi. Qalu, kata umat tadi. Ya Maliku, la tuwabbikhna. Janganlah berkata hodoh kepada kami. Umat bertanya, jangan duk kata kami lah. Jangan kata hodoh pada kami lah. Sebab malaikat tanya, Quran tu kamu ada. Takkan Quran tu ada sampai kamu boleh buat maksiat juga walaupun ada Quran. Ibarat gitu. Tak menegah ke Quran tu daripada maksiat kamu, maksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kamu boleh jatuh dalam perkara begini ni. Fa inna al-ana. Jawab umat lagi. Al-ana, maka sesungguhnya kami sekarang lala ni, nahnu najawna min taubikhillahi ta'ala wa malaikatihi. Panjang lagi ni. Maka sesungguhnya sekarang ni, bermula kami ni telah melepaslah oleh kami daripada celaka Allah Ta'ala dan malaikat Allah Ta'ala. Fabainama hum kazalika iznada munadi min qabla arshi. Ya Maliku. Panjang lagi tu. Apa stesen kecil dulu, Fabainama. Nak berhenti kat mana ni, tengah cakap lagi ni. Jam. Tak apalah. Kita sambung lagi lah. Maka di antara kamu tu Fabainama hum kazalika iznada munadin min qabli arshi ya Maliku. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi. Dia nak cerita Malik dengan umat Nabi kita lah. Nabi Muhammad SAW tu. Puak-puak dalam api neraka tu. Mata biru. Tapi ni tak mata biru. Gitulah. Malaikat balik tanya. Kedai bel malaikat balik ni. Habis. Jom kita mati sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-muhassilu wal ma'dulu wal adami. Situ je dah. Apa dia muhassil, apa dia ma'dul, apa dia adami. Ini bukan dalam perbahasan ilmu mantik tapi dia masukkan juga. Kalau Idul Muhammad tak ada ni. Tak ada benar, tak ada ya Tak ada Rasa tak ada. Kita nak ngaji tak ada. Tak ada. Ada ya? Tak ada. Dalam soban tak pasti ada tak? Soban tu tak ada juga. Soban Malawi tu rasa ada. Ya. Rasa ngaji dah. Oh tak ingat. Rasa tak ada soban. Kalau dalam apa risalah mati pun tak ada juga. Ni. Apa dia muhassil, apa dia ma'dul, apa dia adami. Tengok. Yan qasimu alismu. Nanti dia bahas di bawah tu. Tepi tu muka surat 17. Tu Syafi'i kita ada ni. Ada. Ada dah lah. Yan qasimu alismu bi'tibari wujudi madlulihi wa adami wujudi ila. Terbahagilah oleh isim. Isim tu panggil dal. Perkara yang menunjuk. Bi'tibari wujudi madlulihi. Dengan iktibar adanya madlulnya. Madlul panggil mana pemanggil? Kalau lafaz kita panggil dal yin. Kalau makna kita panggil madlul. Tu maklum yin. Lafaz kita panggil dal. Dal alif lam. Kalau madlul kita panggil makna pemanggil mafhum dia. Sama juga makna sama. Terbahagi oleh isim. Itu isim tu dal lah. Lafaz tu. Dengan iktibar adanya madlulnya. Madlul isim tadi. Madlul tu panggil makna lah. Makna isim tu. Ataupun mafhum dia tu. Dan wa adami wujudi. Dan ketiada adanya ada madlul tu. Terbahagi tu ila muhassil. Kepada muhassil. Apa dia muhassil? Wahuwa dan bermula ia yang muhassil ni. Madalla ala syai'in. Mawjudin. Au sifatin wujudiyatin. Mislu jannati silkin karimin hadirin. Muhassil ni apa? Ma ialah isim, ialah lafaz. Lafaz yang menunjuklah ialah patut ala syai'in di atas sesuatu benda, mawjudin sesuatu benda yang ada. Tengok ni. Panggil muhassil ni. Kalau maksudnya panggil sifat wujud ni panggil muhassil lah. Nampak istilah ni. Nampak benda baru ni. Tengok. Lafaz yang menunjuk di atas sesuatu perkara yang ada. Satu, au. Dipanggil au li tanwi' khilaf. Ataupun kita panggil sesuatu perkara yang menunjuk di atas sesuatu di atas sifat wujudiyatin. Di atas sifat wujudi. Contoh. Mislu. Itu nak i'rab jadi apa Yan? Mislu tu Yan. Khabar mazuh. Khabar tak nak mazuh lah. Tu. Haza mislu. Mislu mana? Mislu jannati. Seperti syurga. Syurga benda wujudi. Benda wujudi. Nampak Yan? Benda wujudi tak Yan? Benda wujudi. Silkin tali. Karimin. Orang yang mulia. Hadirin. Orang yang hadir. Orang yang hadir. Kita nampak tak Yan? Nampak tak? Nampak orang mulia nampak. Bukan nampak diri mulia tu tak. Nampak orang tu. Benda wujudi. Ni boleh trik orang ni. Nak panggil sifat wujudi boleh. Panggil muhassil boleh. Tapi bagi tahu lah istilah muhassil ni istilah mantik.
Tapi dia tak masuk pembicaraan ini tapi dia cerita juga lah muhasil tu apa. Tapi tak sebut nota kaki. Kalau ada tu dalam ujian untuk ngaji kita mati yang tinggi tu kita boleh tazik tu lagu mana ya? Ada muhasil bahas. Tak ada itu. Tak ada. Okay. Dalam Syabah Juri pun tak ada rasanya. Kita cek dia. Baju tak ada lah. Sebab dia kalau matan sulam tu rasa tak ada bahan ni. Yang kita tak besar kali. Yang kedua, ma'dulun. Benda ma'dul. Dia benda ma'dul ni asalnya ada, tapi kita bagi tahu kata tak ada. Ma'dul ni. Kita berpaling, asal ma'dul berpaling. Dia besar benda tu asal ada. Tapi kita bagi tahu kata tak ada. Bukan benda tak ada langsung tak. Kau ni tengok ni. Wa huwa ma dalla ala salbi syai'i awis sifatil wujudiyati. Nahu la jannata la salika la karima la hadira. Barang lafaz yang menunjuklah ia lafaz ala salbi syai'i, di atas menafikan sesuatu. Ini bukan sifat, bukan kita bahas intifak tu kan. Kita faham situ juga. Ma'dul. Awis sifatil wujudiyati, ataupun menafikan akan sifat wujudi atau pada syait. Contohnya, naula jannata, tidak ada jenis syurga. Baik, syurga tu ada ke tak ada ya mula-mula? Tak ada. Tak ada. Mula-mula lah. Tak, dia gini. Kita iktibar kata dia tu, kita panggil apa dalam ni? Dia panggil apa tu? Wajib. Sebab bila sebut lajal tu tidak ada syurga langsung. Maksudnya kita tidak apa? Kita berpaling. Asalnya ada, kemudian tak ada. Wajib aridi kan? Syurga. Memang kita tahu asal memang tak ada. Tambahan dah tahu tak? Tapi nak cerita kata dia tu makdul tu daripada benda yang ada, asalnya ada. Kemudian kita berpaling kata, kita bagi tahu kata tak ada. La jannata. Tak ada syurga. Tu dia panggil benda makdul tu. La salika. Tidak ada jenis tali. La karima. Tidak ada orang yang mulia. Padahal mulia tu ada. Lepas tu kita berpaling. Kita bagi tahu kata tak ada. La hadira. Tidak ada orang yang hadir. Itu dia panggil makdul. Tak ada payah mana. Adamiyun. Adami pula. Adami ni tengok. Benda adami ni. Harimau dia masukkan tauhid ni nampak ni. Wahwa, dan bermula adami tu. Madalla ala salbi sifatin an maudu'in min sya'ni ayyatasifa biha. Barang lafaz yang menunjuklah ia lafaz di atas nafikan akan sifat daripada satu maudhu'. Daripada satu maudhu' ni satu hantaran lah ni. Kita panggil tajuk, tapi itu bahasa baru. Daripada satu perkara yang dihantarkan. Min sya'ni, daripada kelakuannya. Kelakuan maudhu' tadi. Maudhu' tu ayat tasifat, akan bahawasanya. Na'if fa'il pada kata maudhu'. Akan bahawasanya bersifatlah. Akan bahawasanya bersifatlah ia maudhu' tu dengan sifat. Lagu mana tengok. Jadi nak cerita tu kelakuan itu bersifat dengan benda yang dihantar tu. Sifat tu dia disifatkan dengan perkara itu sendiri. Contoh tengok. Nau a'ma. A'ma ni apa yang? Buta. Benda tu salbi, sifat yang dihantarkan daripada kelakuannya. Kelakuan sifat tadi dihantar tu akan bahawasanya bersifatlah
Maudhu' tadi di antara tadi itu dengan biha bisifah. A'ma buta. Bila sebut kata mata tu buta. Asla'a. Bila kata buta apa maksudnya? Tidak Tak tak apa. nampak apa? Tak nampak lah. Memang buta, amal buta. Tapi kita salbi. Adami maksudnya apa? Tak nampak. Itu panggil amal buta. Asla'a. Asla apa ya? Botak. Botak. Bila sebut botak apa ya maksudnya? Tak ada rambut. Tak ada rambut. Ada roda. Adimus asnan. Tak ada gigi. Oh, gigi ngongak. Ngongok. Kalau petani panggil ongok apa? Ongok panggil. Adimus asnan. Tak ada gigi. Tapi bahasa Arab panggil adroda. Adroda. Baik. Fa innal absara sifatun min sya'ni kulli hayawanin ayat tasifa biha. Maka sesungguhnya segala sifat pelihat itu fa tu fa apa tu? Fa ta'liliyah. Ni dia panggil, ini ilat pada kata a'ma yang dekat tu ya. Bukan pada asla', bukan adroda. So kata wa innama kana a'ma misalan li adami. Tu. Sesungguhnya adalah buta itu jadi misal bagi adami. Fa'ina. Kerana sesungguhnya, sebab apa kita boleh kata buta tu panggil adami? Fa'inal absara. Tak kena ibsar. Bukan absar, ibsar. Absar, ibsar. Fa'inal ibsara. Maka sesungguhnya segala sifat pelihat itu ialah satu sifat min sya'ni kulli hayawani, daripada tiap-tiap hayawan. Apa tiap-tiap hayawan? Tak kira lah. Dia panggil apa? Kalau hayawan apa maksudnya? Malahu ruhun. Nampak ni? Hayawan kita terima dulu kan? Malahu ruhun. Mereka yang ada pada dia roh. Min sya'ni kulli hayawan ayat tasifa biha. Itu jadi takwil mazhar, jadi khabar pada kata ibsar. Sesungguhnya penglihat kena dah. Fa'inal ibsara, maka sesungguhnya segala sifat-sifat tadi tu ialah satu sifat daripada kelakuan bagi tiap-tiap hayawan. Apa dia tiap-tiap hayawan? Min ayat tasifah biha. Daripada bawah dia panggil min. Bayan pada kata kulli hayawan. Bayan pada kata sya'ni kulli hayawan. Apa dia kelakuan tiap-tiap hayawan tu? Min ayat tasifah biha. Daripada bahawasa bersifatlah ia hayawan itu biha bil ibsar. Dengan sifat pelihat. Tu berkena. Habis. Wa kazal amru fil amsilati. Dan seperti itulah khabar muqaddam al-amru mubtada muakhar. Dan seperti itulah wa kaza aikal ibsar. Ialah al-amru, ialah perkara yang sabit pada al-amsilah, pada contoh-contoh yang tersebut. Tadi itulah asla adroda itulah. Tengok. Habis. Mula khasu aqsamil lafzi. Itu sebenarnya bukan tempat pembahasan kita. Tapi itu sebagai tambahan Hajar Rohana. Sebagai tambahan.
Ini mulakhas bagi pembagian lafaz depan bawah tu. Mulakhas aqsamil lafzi al-lafzi. Mana aqsamil lafzi? Al-lafzi mufradin murakkabin kulliyin juz'iyin. Khabarin yakni qadiyatin insya'in. Tu yang bawah tu muhassilin ma'dulin adamiyin. Rupanya dia masalah muhassil ma'dul adam ini dia pecahan daripada mufrad. Jadi betul tak? Yalah. Dia pecah daripada mufrad Habis. Al-mafhumu wal-masadaku. Kita tengok Yusufi banyak kan. Oh, contoh dia banyak lagi Malah ngantuk malah baca. Nasah malah membaca Yusufi Sebab mafhum masodak tu payah sikit tu. Dia ada kaedah tu La'ah dah tu. Kasratul quyut tuqalilu masodaqati. Oh, sedap tu. Tapi bahas panjang tu. Tak apalah. Tengok Yusufi lah. Yusufi. Nanti terbahas al-mafhum wal-masodak tu. Pembahasan tu sedap tu. Wallahualam. Tengok Yusufi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat apa 12. Apa ni? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2. Oh, tu belum lagi Ngantuk malam. Banyak. Itu habiskan lah. Ni masalah apa ni? Masalah nasah. Ajar Rahana. Jadi, lurah nasah itu, lurah tu dengan makna menghilang al-izalah. Dengan makna izalah. Nah, kita nak pada syarak. Maksudnya menghilangkan, mengangkatkan hukum syarak itu dengan dalil syarak yang terkemudian, yang mutaakhir. Jadi kita ambil dalil syarak tu mesti ada dalil yang terkemudian. Itu dipanggil nasakh. Maksud kita menghilangkan hukum syarak tu dengan dalil syarak yang terakhir. Yang terkemudian kita panggil. Yang terkebelakangan. Dalil mula-mula tu kita tak terima. Tapi hukum syarak yang mula-mula tu dibuangkan, dihazafkan dengan dalil syarak yang terkebelakangan. Itu maksud dia. Baik, yang pertama semalam kita bahas itu kita menghilangkan akan tulisan dan mengekalkan akan hukum. Seperti contoh yang semalam tu, Asy-syaikhu wa syaikhatu iza zanaya farjumuha albattata. Kita menghapuskan, kita menghilang, kita menasahkan, kita membuangkan akan lafaz dia, tapi kita mengekalkan akan hukum. Dalam Al-Quran ada ke tak ni, Ajar Rahana? Asy-syaikhu wa syaikhatu ada tak dalam Al-Quran? Tak ada. Ajar Rahana, tak ada. Baik, yang kedua, wa nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Ni. Menasahkan hukum. Hukum tu tak ada dah. Tapi mengekalkan tulisan. Tengok tuan-tuan. Ni. Ni maklumlah. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Asal ilal hawli khairu ikhraj. Khairu ikhraj. Ilal hawli. Tak ingat dah ayat dah. Ni tengok.
Wallazina yutawaffawna, dan bermula mereka-mereka. Suami itulah. Yutawaffawna, berjanjilah oleh mereka itu daripada mereka itu, hal keadaan mereka itu, daripada kamu. Wayazaruna. Wayazaru apa ya? Lupa ayatnya Al-Quran ni. Dan meninggallah. Wayazaru meninggal. Ni apa? Wallazina yutawaffawna. Bukan dia janji tu. Wafat mati. Dan bermula suami-suami mereka, dan suami-suami yang diwafatkan, yang matilah, mereka itu daripada kamu. Mingku tu hal. Hal kerana mereka itu daripada kamu. Wayazaruna, dan meninggallah oleh mereka itu akan isteri-isterinya. Meninggal apa? Wasiatan, akan wasiat. Li'azwajihim, bagi isteri-isteri mereka itu. Meninggalkan apa? Mata'an, akan mata benda. Ilal hauli. Ilal hauli, ini kepada masa setahun. Dia gini. Jadi, dia ayat tu ada lagi, tulisan tu ada lagi, tapi hukum tu dinasakh. Tengok. Apabila suami mati, dia meninggalkan isteri. Maka jadi wasiat. Kita dah tak pakai wasiat, kita panggil apa sekarang? Pakai wasiat lagi ke? Bila suami mati tinggal wasiat. Apa? Faraid. Faraid tak ada zaman wasiat dah. Maka hukum tu dinasahkan. Tapi tulisan tu ada lagi. Di situ. Dinasah tu dengan ayat mana? Nusikha bi ayatin. Dinasahkan dengan ayat yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ni. Dinasahkan dengan ayat yatarabbasuna. Yatarabbasna. Tak kena tu. Yatarabbasna, bukan yatarabbasuna, tak kena. Asal kita biasa ngapa surah Baqarah ni. Yatarabbasna. Kitab tu lagu mana? Tu. Lut, yatarabbasna ke yatarabbasuna Lut? Yatarabbasna, betul tu. Kan? Ayat Quran tu yatarabbasna. Bukan yatarabbasuna tu, tak kena tu. Sebab dia kena pandang perempuan. Kalau basuna takkan pandang lelaki. Yatarabbasna bi anfusihinna. Apa? Yatarabbasna. Hendaklah mereka menangguhkan. Nanti sekejap. Menangguhlah oleh mereka itu, dia kena tertahan lah. Maksud menangguh ni tertahan. Mereka ni ditertahanlah mereka itu dengan diri mereka itu perempuan. Sebelum nak kata tertahan tu arba'ata ashhurin wa 'ashra. Selama 4 bulan 10 hari. Jadi ayat tadi tu, kalau kita fikir balik, bila mati dia suami tu, dia tu dapat wasiat. So dapat mata benda. Tapi nak dapat tu sampai setahun. Kena edah. Tapi edah dia sampai setahun. Tak tunggu setahun. Sebab apa? Sebab nak wasiat tadi. Wasiat di sini tulis. Wasiat bukan wasiat betul ni kan. Wasiat dengan mana faraid tulis itu. Betul dah wasiat tu. Tapi dia nak tu
Mataan tu dapat mata benda tu ilal hauli. Dalam masa setahun. Lama. Nak tunggu boleh dapat kata wasiat faraid tu setahun. Tapi di sini kena tertahanlah. Tertangguhlah mereka itu dengan diri mereka itu perempuan tadi. Arba'ata asyuri wa asyra. Selama 4 bulan 10 hari. Tu ayat ni nasah ni. Sebab ayat ni kemudian. Habis itu. Wa naskhul amrayni ma'an. Yang ketiga pula. Dan menasahkan akan dua perkara. Hal keadaan dua perkara itu sekaligus. Dia nasah dua sekali. Apa nasah dua-dua? Maksudnya, bila sebut nasah dua-dua, tulisan pun tak ada, hukum pun tak ada. Tapi tengok. Dinasahkan akan dua perkara. Maksudnya menasahkan sama-sama hadis dan Quran. Tulis itu. Menasahkan hadis. Yakni hadis menasahkan sama-sama hadis. Dan Quran menasahkan Quran. Sama-sama Quran. Itu maksud kata menasahkan dua perkara. Maksud menasahkan dua perkara. Tulis itu ya. Maksudnya menasahkan dua perkara. Dan sehingga hadis menasahkan sama-sama hadis. Kalau Quran sama-sama Quran. Itu tak ada. Menasahkan rasam dan apa pembaca dan apa hukumlah. Tengok wanas kul amrani maka hadis Muslim. Seperti hadis Muslim an Aisyah daripada Sayyidatina Aisyah kana fima adalah sabitlah ma tu pada barang pada ayat ma tu ambil ayat daripada ayat-ayat unzila asharu rada'atin diturunkan akan 10 kali menyusu yang dimaklumkan. Ini masalah menyusu ni. Yuharrimna diharamkan akan 10 kali menyusu tu. Kita maklum dia nak jadi anak susuan ni. Dalam mazhab Syafi'i kita 5 kali susuan. Ni bab rodoah ni. Fanusirna tu depan dia dah. Jadi dalam hadis tu Aisyah kata dinasahkan. Dikatakan ayat yang diturunkan 10 kali susuan. 10 kali susuan yang dimaklumkan. Tapi yuharrimna itu khabar. Adalah diturunkan 10 kali susuan tu dimaklumkan tu yuharrimna. Diharamkan 10 susuan tadi tu ya. Maka fanusikhna bi khamsin maklumatin yuharrimna. Dan dinasahkan dengan 5 kali susuan yang dimaklumkan yuharrimna. Diharamkan ia 5 kali tu. Yuharrimna. Ini diharamkan akan 5 maklumat. Maklumat ni maksudnya benda yang kita tahu dah. Tapi tengok. Wa yajuzu naskhul kitab bi kitab kama taqaddama fi ayatil iddah. Dan harus menasahkan kitab dengan kitab. Al-Quran dengan Quran tadi itulah. Seperti barang yang terdahulu pada 2 ayat iddah. Ayat iddah mana Yen? Yang tadi. Tadi. Atas tadi tu. Ayat iddah. Ayat iddah mana. Wallazina yutaffadu. Habis. Edah. Jadi nak cerita edah. Jadi nak cerita kata ayat tu 10 kali susuan tu dinasahkan dengan 5 kali susuan. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu, tapi kalau
mazhab Maliki apa tak silap. Dia kata bagi sekali susuan sekali tu mengenyangkan. Allah lah tak ingat lah, tapi bukan mazhab kita tu. Mazhab kita 5 kali susuan. Yang keempat, wa naskhul sunnati bil kitab. Dinasahkan sunnah dengan kitab. Kastikbalil baitil muqaddis as-sabiti bis sunnah al-fi'liyati fi hadis sahihaini. Seperti berhadaplah kiblat. Ni masalah kiblat ni. Seperti berhadaplah Nabi ke Baitul Maqdis yang tetap dengan hadis al-fi'liyati yang dibangsakan pada perbuatan Nabi. Pada asalnya memang kita menghadap kiblat tu di Baitul Maqdis. Pada hadis daripada 2 sahih. Apa 2 sahih? Bukhari Muslim lah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Nabi SAW istaqbalahu, berhadaplah ia Nabi, dia akan Baitul Muqaddas itu fi salati, pada semayang. Kitab tu sanata ke sab'ata? Sanata. Dia nak sab'ata ayat. 17 bulan. Nabi berhadap kepada Baitul Maqdis bukan sanata, bukan bulan 10. Tak kena sanata tu. Sab'ata. Tulis itu. Di kitab jatuh tu. 7 sab'ata jarana. Sab'ata asyara syahran. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis dalam semayang itu selama 17 bulan. 17 setahun apa? Setahun 7 bulan. Kena tak? Setahun Sitah tu Ustaz, bukan sanata Ustaz. Sitah tak 16 bulan. Oh, kita tu sitata. Sitata 16 bulan. Ni tak ingat dia. Sebab 16 Ustaz. 16 Fi solati sitata asyara syahran. Sitata bukan sab'ata. Sitata lah, sitata. Dia non tu ta tu, non tu ta. Dia. Sitata asyara syahran, selama 16 bulan. Maksudnya setahun 4 bulan lah. Nabi berhadap ke Baitul Maqdis 40 bulan. Tapi nusikha biqauli ta'ala. Ni dipanggil dinasahkan sunnah tu dengan Al-Quran. Al-Quran yang menasahkan sunnah. Dinasahkan dengan perkataan Allah Ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, "Fawalli wajhaka syataral masjidil haram." Ni. Maka hendak berpalinglah oleh kamu, hei Muhammad, wajhaka, asal muka, akan diri kamu, min itlaqil juz'i wa iradati kulli duyin. Maka nak berpalinglah oleh kamu, wahai Muhammad, wajhaka, akan muka kamu, ini akan diri kamu tu, syataral masjidil haram, akan pihak di Masjidil Haram. Akan pihak bagi Masjidil Haram. Habis itu. Yang kelima, wa naskhul sunnah bis sunnah. Ini hadis dengan hadis. Ka hadisi Muslim. Kuntu naitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Ni hadis masyhur ni. Telah aku larang. Sesungguhnya adalah aku itu melarang oleh aku akan kamu daripada menziarah akan kubur. Fazuruha. Fazuruha tu mana walakin, tetapi menziarahlah oleh kamu akan ziarah tu. Kita kemudian menziarahkan juga. Asalnya ada walakin tu ya.
Dia fazuruha tu dengan mana tazkiratan lil mauti. Ziarah kubur ni dia panggil tazkiratan lil mauti, nak mengingat akan mati. Tapi wa qala ba'duhum, berkata oleh setengah fuqaha. Itu sunnah dengan sunnah. Itu dengan sunnah. Habis itulah. Jadi dia dilarangkan kamu tu daripada ziarah kubur. Tapi hari ini dinasahkan. Bukan tak boleh ziarah kubur. Tapi fazuruha. Fazuruha ni ada lain. Walakin menziarahilah oleh kamu akan ziarah kubur tadi tu. Sebab apa? Lepas tu saya dobel sikit. Tazkiratan lil mauti, kerana nak mengingatkan mati. Maka nak menziarah oleh kamu akan ziarah kubur tadi tu, itu dipanggil untuk mengingatkan akan mati. Wa qala ba'duhum, ni lain pula. Berkata oleh setengah fuqaha, yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Harus menasahkan Quran dengan hadis. Boleh. Hadis tu nak menasahkan Quran boleh. Kaqauli ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kutiba alaikum, dan difardukan ke atas kamu. Bila tu? Kait. Apabila hadirlah oleh salah seorang daripada kamu tu. Oh ni lah kot. Kan. Apabila hadirlah oleh salah seorang daripada kamu. Mautu kan ya? Mauti. Apabila hadirlah salah seorang daripada kamu yang nak jadi apa yang mautu tu? Difardukan ke atas kamu. Bila? Apabila hadirlah salah seorang daripada kamu. Salah seorang daripada kamu tu oleh orang yang mati. Bukan kata orang mati yang orang mati pergi ziarah, tak. Orang mati nak ziarah apa dah. Dia maksud dia, iza hadara, apabila hadirlah salah seorang daripada kamu akan al-mautu tu nak erok jadi apa tu? Tanda-tanda maut, Ustaz. Nanti jap. Fa'il apa? Fa'il pada Hadara tu. ahadukum. Ahadakum. Oh. Buat apa tak nampak malam ni? Yang ni mafhum qadam lah. Mana tak masuk tu. Apabila hadirlah akan salah seorang daripada kamu. Hadirlah akan salah seorang tu. Akan kematian. Kematian sini maksud. Yang ini mengingatkan akan mati. Zikrul maut. In taraka khairan. Dia kalau error dia tak kena tu, jadi nak terjemah tak sedap lah. Dia tak boleh terjemah gitu. Jika meninggallah ia ahadukum tu akan kebajikan. Jika meninggallah al-wasiyatu. Jika meninggallah ia ahadukum tu akan intaraka, akan kebajikan. Al-wasiyatu ni dia apa? Nanti saya ya. Dia khairan tu. Dia nak fa'il pada kutiba kan. Nak fa'il pada kutiba.
Jauh dari faedah. Difardukan ke atas kamu apabila adalah akan salah seorang daripada kamu tu oleh mati, ini oleh zikrul maut, oleh mengingatkan akan mati, in taraka, jika meninggallah ia salah seorang daripada kamu tu akan kebajikan, diwajib tak apa? Al-wasiyatu diwajibkan akan wasiat ibu bapa dan wal aqrabin dan segala kerabat-kerabat. Oh, jadi di sini ni dinasahkan. Ayat Quran ni dinasahkan dengan hadis. Sebab dia wasiat, dia tak boleh kita nak ni beri pada, tapi ada syarat lagi sebenarnya wasiat. Tak boleh kita, kalau nak mengingatkan mati tiba-tiba dia nak wasiat. Bila nak mati dah, betul nak bagi wasiat. Ini dia kata nak wasiat tu bagi ibu bapa ataupun segala kaum kerabat. Dan maralah. Itu tu nusikha bi qauli sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarisin. Tidak ada jenis wasiat lah. Ni wasiat yang sahih bagi orang yang boleh mengambil pusaka, yang boleh makan harta pusaka. Orang yang ambil harta pusaka tak boleh diwasiatkan. Itu dia maksud dia. Habis itu. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Dan meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kita maklumlah, kalau ayat Quran tadi dia kata difardukan ke atas kamu, sebenarnya wasiat tu tak wajib. Nampak ya? Tak wajib akan wasiat bagi ibu bapa dan aqrabin. Sebab tu dinasahkan dengan hadis Nabi la wasiyata liwarisin. Tapi kalau dalam masalah fiqh, wasiat tu boleh juga, tapi dia ada beberapa syarat. Banyak syarat dia. Dalam i'anah tu ada sebut. Yang talibin tu ada. Habis itu wallahu alam. Al-mab'asu sadisu fil jumali. Cukup dulu lah. Panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Ini start kerja ya?